Wow, cool man. Hey guys, welcome back to this channel. So dalam video ni kita nak tengok apa? Kita nak buat part 2 kertas percubaan negeri Selangor. So kalau kamu dah miss part 1, tengok dekat atas ni ada kad, tekan kad tu kamu boleh tengok part 1. Saya juga letak link dalam description di bawah. So I'm gonna share something very exciting dengan yorang guys. Kalau kamu tengok tadi saya tengah tengok handphone saya, sebab apa? I was too excited and I need to tell you this. Jom Belajar dah ada mobile app sekarang. Yes, it's been my dream guys. Saya telah lama bercita-cita untuk adakan satu mobile app yang boleh membantu pelajar anytime. See, you guys just can open and see all the videos, my contents and everything. And now the dream has come true. Kalau kamu guna iPhone, Android, whatever it is, pergi kepada Play Store ataupun iOS App Store, kamu boleh download dengan nama Jom Belajar. So, sebab kita baru saja launch app ini guys, dengan support kamu, kamu boleh tengok bagi apa-apa feedback yang kita boleh berubah dalam app tu. We will make it as the best students app untuk online courses. Kalau kamu nak tahu maklumat lagi tentang app tu, cikgu dah ada juga link dekat bawah, kamu boleh tekan, you can see all the features, apa app yang kita ada. We gonna improve kita punya feature one by one, but then for now apa yang kita ada, you orang boleh tengok dalam link itu. So guys, tanpa buang masa lagi, jom kita buat apa yang kita perlu buat dalam video ini, kertas percubaan Selangor. Jom kita mulakan. Alright guys, so kalau kita tengok soalan number 6. Okay, ni soalan apa ni? Dia kata sekotak coklat mengandungi 5 coklat gelap dan 4 coklat putih. Coklat gelap, coklat putih. Kau jangan tengok aku ingat coklat gelap. Okay, alright. An mengambil satu coklat secara rawat dari kotak itu dan memakannya. Kemudian Ben mengambil satu coklat. Okay, so maklumatnya dekat sini. An mengambil satu coklat and then Ben juga mengambil satu coklat. Okay, first An ambil dulu. Lepas tu Ben ambil satu coklat. Okay, satu coklat. Alright, cikgu dah tandakan benda ni dah. Now, kita tengok apa yang dia nak dulu. Because jawapan yang kita nak bagi tu mesti kena ada apa yang mereka nak. Kita tak boleh just buat apa yang kita nak kan. So, make sense kan? Memanglah kita nak jawab apa yang dia nak. What nonsense. Okay, let's look at this. Guys, soalan A ni dia kata apa? Lukis satu gambar raja pokok untuk menunjukkan kebarangkalian semua kesudahan mungkin. Okay, now, see there is two things yang kamu kena buat. Number one, dia nak kamu lukis gambar raja pokok. Okay, bukan saja dia nak lukis gambar raja pokok sahaja. Dan dia kata untuk menunjukkan kebarangkalian. So, kita kena tunjuk dia punya probability, nilai dalam kita punya gambar raja pokok. Kepada pelajar yang first time dengar, cikgu, apa tu gambar raja pokok? Dia ada macam pokok rambutan ke durian ke? Bukan. Gambar raja pokok tu adalah satu cara yang paling senang dan sesuai untuk jawab soalan kebarangkalian, guys. Okay, let me show you how to do that. Cuba kita tengok. Okay, kalau kita nak lukis gambar raja pokok, kita kena faham kan? Okay, sekarang ni ada dua benda yang boleh berlaku dekat sini. Dua orang yang buat eksperimen. So, dia akan ada peristiwa yang pertama dan juga peristiwa yang kedua. Dan dua benda yang boleh berlaku setiap kali orang buat satu eksperimen tu. Apa yang boleh berlaku? Dia boleh ambil coklat gelap. Gelap ke hitam? Gelap hitam pula. Okay, coklat gelap ataupun coklat apa? Coklat putih. Dia orang boleh ambil. That's the logic, right? Okay, now. Sekarang, first, saya nak buat saya punya gambar raja pokok. Saya akan mulakan daripada satu titik. Cikgu, kenapa mula daripada satu titik? Titik itu adalah titik permulaan. Di mana tak ada orang belum buat apa-apa. Diam-diam sahaja lagi. So, first orang datang. Siapa nak datang? Ben ke ataupun N? Dia kata apa? First N yang ambil. So, sekarang siapa yang akan datang? N akan datang. Dan N buat apa? Dia akan ambil satu coklat. So, bila N ambil satu coklat, apakah coklat yang dia akan ambil? Memang kita tak tahulah. Tapi secara kebarangkalian, kita tahu ada dua coklat yang dia boleh ambil. Apa itu dua coklat? Satu adalah coklat gelap, cikgu tulis. Dan satu lagi adalah coklat apa? Coklat putih. Betul kan? Dua kan? Kita tulis dulu. Okey, cikgu dah tulis. So, satu yang dia boleh ambil adalah coklat gelap dan yang satu lagi yang dia boleh ambil adalah apa? Coklat putih. So, ini adalah apa yang dibuat oleh siapa? Ini adalah An, Tan Sri An. Apa Tan Sri? Tan Sri An ni? Ni Angela. Okay, An yang buat benda ni. So, dia boleh ambil coklat gelap ataupun coklat putih. An boleh ambil coklat gelap ataupun coklat putih. Alright, cikgu pula. Anda pun ambil coklat gelap ataupun coklat putih. Lepas tu, dia orang buat apa? Semua diam je ke? Tak ada kan? Siapa yang akan datang sekarang? Orang yang kedua yang akan datang adalah siapa? Ben datang. Ben datang, dia buat apa? Okay, daripada apa yang dia telah ambil. Okay, katakan first An telah ambil coklat gelap. Ben tu pula, dia akan continue dari
daripada apa yang tinggal. Anggap ni sebagai satu bakul yang ni lah. Bakul ni penuh dan dia telah ambil satu coklat gelap. So dalam bakul ni akan ada balance lagi kan. Daripada bakul ini dia akan ambil lagi coklat. Siapa yang akan ambil? Ben. Kalau bila Ben tu ambil coklat, apa coklat yang dia boleh ambil? Secara logiknya memang akan ada dua lah. Apa coklat yang dia boleh ambil? Dia boleh ambil coklat gelap ataupun coklat apa? Putih. Inilah dua benda yang Ben maybe boleh ambil. So kita tulis juga dekat sini, iaitu ini adalah dua benda yang Ben maybe akan ambil. Okey, ada pelajar tanya, cikgu, habis kenapa bawah ni ada coklat putih? Okey, kamu kena faham. Ini adalah probability kebarangkalian. So, first time kita anggap N tu ambil coklat apa? Gelap. Lepas tu daripada sinilah Ben akan ambil either gelap ataupun putih. Tapi katakan situasi dia berubah. Sekarang ni, the first time bila dia ambil coklat, N itu tak ambil coklat gelap. Katakan dia telah ambil coklat putih sekarang. Okey, kalau N telah ambil coklat putih sekarang, takkan Ben tu marah dia nak pergi keluar daripada tempat tu? Tak ada kan? Apa yang dia akan buat? Walaupun dia dapat coklat putih, sekarang Ben tetap akan meneruskan apa yang dia perlu buat. Dia pun kena ambil dua. Bukan dua, dia kena ambil satu. Yang dia ambil satu tu mungkin akan ada coklat apa? Coklat gelap dan coklat putih. So guys, ini adalah gambar Raja pokok. Diorang faham tak apa yang telah berlaku? Tengok, first diorang tak buat apa-apa. N telah ambil, dia boleh ambil coklat gelap atau coklat putih. Dengar apa cikgu cakap. Dia boleh ambil coklat gelap atau coklat putih. Sekarang, kalau dia telah ambil coklat gelap pada kali pertama, kali kedua, Ben pula, dia akan buat apa? Dia pun akan ambil satu coklat dekat luar. Bila dia ambil satu coklat, dia mungkin ambil coklat gelap ataupun coklat putih. The same thing. Katakan first time dia telah ambil coklat putih. N telah ambil coklat putih. Ben kali kedua akan ambil coklat gelap ataupun coklat putih dalam sini. Guys, benda ni boleh berubah. Katakan mereka kata dalam bakul tu hanya ada satu coklat putih. Katakan. So, first time kalau N sudah ambil coklat putih, kali kedua apabila Ben keluarkan, kita tak akan tulis putih. Sebab apa? Dalam tu ada satu coklat putih saja. Dia dah pun ambil coklat putih. So, Ben mesti akan dapat coklat apa? Gelap. Gambar Raja pokok ni boleh berubah-ubah mengikut soalan. So, you guys have to be really sure apa yang kamu telah buat. Okay, ini adalah first one. Dia suruh kita buat gambar Raja pokok. Kita dah buat dan kita kena buat dia punya kebarangkalian. Kebarangkalian tu very easy guys. Siapa kata benda ni susah? Ada ramai pelajar dia fikir benda ni susah, but it's actually very easy guys. Tengok dalam bakul pertama ni ada berapa coklat total? Dia ada 5 coklat gelap. Kan dia dah katakan dalam gambar ni, dia dah kata 5 coklat gelap dan 4 coklat putih. So total ada berapa? 9 coklat. So kita kena anggap dalam ni ada 9 coklat. So kalau dia nak ambil coklat gelap, N nak ambil coklat gelap, berapakah peluang untuk dia ambil coklat gelap? Gelap tu ada berapa? Gelap tu ada 5 kan? So kita tulis je 5 daripada 9 coklat tu adalah coklat gelap. So kebarangkalian dia ambil coklat gelap adalah 5 per berapa? 9. Dan kalau katakan dia ambil kebarangkalian dia untuk coklat putih pula sekarang. Okey, coklat putih sekarang ni, berapa coklat yang ada dalam tu? Dia ada 4 per 9. 4 daripada 9 coklat tu adalah coklat putih. So kebarangkalian untuk ambil coklat putih adalah 4 per berapa? 9 guys. Always remember, kalau kita ada dua peluang yang berlaku daripada satu event, maksudnya bila kamu tambah dua-dua ni, kamu mesti kena dapat jawapan berapa? 1, sebab semua kesudahan keseluruhan dia adalah 1. You guys have to understand that. Alright, now sekarang N sudah ambil coklat pertama dah. Sekarang Ben pula nak ambil coklat gelap ataupun coklat putih. Okay, but now kita kena rethink balik Okay, katakan first time N sudah ambil coklat gelap. Sekarang kita punya konsep dia sudah ambil coklat gelap Okay, dalam bakul tu sekarang, bakul tadi ada 9. Dia sudah ambil satu coklat gelap dekat sini kan. Dia kata satu coklat gelap dia dah ambil dah. Sekarang dalam bakul sini akan ada berapa coklat? Dia akan ada 8 coklat. So per 8. Sekarang Ben ni dia nak ambil coklat apa? Gelap. Tadi N pun ambil coklat apa? Coklat gelap juga kan? Okey, coklat gelap ni jumlahnya dalam bakul tu ada 5 daripada 9, betul kan? Sekarang coklat gelap ni N sudah ambil satu coklat. So maksudnya gelap dalam tu ada berapa sekarang? Gelap hanya ada berapa? 4. 4 daripada berapa coklat? 8 coklat. Itu adalah maksudnya. 4 daripada 8 coklat adalah coklat apa? Coklat gelap yang ada. So peluang untuk Ben ambil coklat gelap adalah 4 per 8. Itulah peluang dia. Alright? Sekarang coklat putih pula sekarang. Okey, dalam bakul tu masih lagi ada 8 coklat sebab kan 9 ni. Satu dia dah ambil. So masih lagi ada berapa coklat? 8 coklat. Tapi dia tengah cakap tentang coklat putih. Yang N keluar tadi coklat apa? Coklat gelap. Coklat putih sekarang dia dah keluarkan satu gelap. Dalam tu putih tu masih lagi ada berapa?
masih lagi ada 4 sebab dia tak akan kurang kan. Dia memang tak akan kurang, betul tak? So dia masih lagi akan ada 4 dalam tu. Maka probability untuk dapat coklat putih adalah 4/8. Seperti yang cikgu kata, kalau ambil 2 cabang ni, tambah dua-dua jawapan ni, mesti dapat berapa? 1. 4/8 tambah 4/8 adalah 8/8, jawapannya 1. So that's how you check you punya answer. Alright. Now let's look at the second one. This is gonna be easy. Coklat putih pula dia ambil sekarang. So kita tahu total dia hanya ada 8 coklat dekat sini. Cikgu tulis dekat sini dia hanya ada 8 coklat. Dan coklat putih pun total dia ada 8 sahaja. Okey, dia telah keluarkan coklat putih sekarang. Kita punya consideration, dia telah keluarkan coklat apa? Putih. So gelap tu masih ada berapa dalam tu? Masih ada 5 lagi sebab jumlah dia 5. Kita tak keluarkan pun gelap tu, dia masih ada dalam. So 5/8. Dan coklat putih pula dia hanya akan ada berapa guys? 3/8. Sebab apa 3? Sebab kan dia dah keluarkan satu coklat putih. So dalam tu sudah kurang, jumlah dia dah kurang daripada 9 pergi 8. Dan putih pula ada 4 sebab dia dah keluarkan satu, dia ada 3 saja, 3/8 guys. Inilah kamu represent maklumat ini dalam bentuk gambar raja pokok. Hope you guys understand. Let's go to B pula sekarang. Alright, soalan B pula dia kata hitung kebarangkalian bahawa salah satu orang daripada mereka memilih coklat gelap dan seorang lagi memilih coklat putih. Okay guys, sekarang dengar This is like kind of very important questions. Okay, dulu ramai pelajar mereka buat soalan ni, mereka keliru dengan soalan seperti ini. Hope you guys really understand this. Tengok betul-betul. Hitung kebarangkalian. So dia nak kamu kira kebarangkalian. Kebarangkalian kamu kena bagi satu number sebagai jawapan. Okay, bahawa salah seorang daripada mereka memilih satu coklat gelap dan seorang lagi memilih satu coklat putih. So dia tak bagi tahu kita siapa pilih coklat apa. Dia tak cakap macam tu kan. Okay, so inilah triknya. Logiknya yang dia cakap tu adalah satu orang pilih coklat gelap, satu orang lagi pilih coklat putih. So apa maksud dia? Kita kena ubah ayat tu. Satu orang coklat gelap, satu orang coklat putih. Kita kena ubah ayat tu dalam bentuk probability. Macam mana nak tukar ayat tu dalam bentuk probability? Okay, kalau satu orang coklat gelap, satu orang coklat putih, maksudnya apa? Maksudnya maybe N ambil coklat gelap dan Ben ambil coklat putih. Ataupun maybe N ambil coklat putih dan Ben ambil coklat gelap. You guys see what I'm saying or not? Dua-dua benda ni pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Tapi cara saya cakap macam mana? Tengok apa cara yang cikgu cakap. Cikgu kata N ambil coklat gelap. Dan cikgu kata dan Ben ambil coklat putih. Ini adalah benda pertama yang boleh berlaku. Ataupun tengok situasi ni adalah situasi yang pertama boleh berlaku, cikgu kata. Okay, N boleh ambil coklat gelap dan Ben boleh ambil coklat putih. Ataupun kita boleh kata N ambil coklat putih dan Ben pula ambil coklat gelap. Guys, benda ni pun boleh berlaku. Betul tak? Dua benda ni pun boleh berlaku. Syarat yang dia cakap tu sama. Salah satu orang dia ambil satu coklat. So maksudnya N gelap, Ben putih, ataupun N putih dan Ben gelap. So sekarang apa yang kita kena buat lah, kita kena just masukkan dia punya nilai-nilai probability dan gantikan perkataan dan or ataupun atau dengan menggunakan simbol yang biasa kita gunakan dalam trigonometri. Untuk perkataan dan kita akan gunakan simbol darab dan untuk perkataan or kita akan gunakan simbol apa? Tambah. Okey, ini adalah perkara yang tidak bersandar. Maksudnya apa? Mereka ambil satu-satu sahaja. Benda yang orang ni telah buat dia tak akan impact orang yang kedua. So kita tak payah tolak satu lagi benda dekat luar. Itu dalam topik probability cikgu dah ajar pelajar saya secara detail because this is not something yang korang boleh faham pun macam tu je. Kalau macam tu je semua orang boleh dapat A dalam maths, betul tak? You kena ambil masa betul-betul fahamkan formula-formula ni. So untuk video ini cikgu just nak bagi dia punya cara pengiraan macam ni kita nak buat. Alright, so kita anggap N tu ambil coklat gelap. So mana N ambil coklat gelap? N adalah orang pertama yang ambil kan. So coklat gelap probability dia adalah 5/9. So cikgu akan tulis dekat sini 5/9. Alright. Dan kalau ada perkataan dan, cikgu akan gunakan simbol darab dekat tengah-tengah. Dan apa dia nak? Okay, Ben pula ambil putih. Okay, korang jangan pergi ambil dekat sini, oh coklat putih 4/9. Tidak, dia kata N ambil coklat gelap 5/9. Selepas dia ambil tu barulah Ben ambil coklat putih, iaitu berapa? 4/8. So kita kena ikut cabang yang sama. Kita tak boleh lompat-lompat sebab ini adalah benda yang mungkin berlaku atau yang bawah ni adalah benda yang mungkin berlaku. Either one kita kena pilih. So sekarang dia kata Ben ambil coklat putih iaitu darab 4/8. That's what you guys need to do. Okay, kita tengok pula kurungan kedua pula sekarang. Kurungan kedua dia kata
N pula ambil coklat putih. So the first thing, orang yang ambil ni, N, dia ambil coklat putih. 4/9 dia punya probability dia. Kita kena darab sebab kita gunakan perkataan dan dekat sini kita akan darab. Ben ambil coklat gelap. So kalau dia ambil putih, Ben punya gelap tu 5/8. So kita darab dengan 5/8. Inilah apa yang kita akan buat. Dan jangan lupa, tengah-tengah ni kita gunakan perkataan or atau. Kalau atau, kita kena tambah dua-dua persamaan ni. So bila kamu selesaikan benda ni, jawapan yang kamu akan dapat adalah, so masuk saja dalam kalkulator guys, kamu akan dapat jawapan dia 5/9. So ini adalah jawapan kamu guys. Settle soalan probability daripada Negeri Selangor. Soalan ke berapa ni? Soalan ke-6. So jom kita lihat soalan ke-7 pula sekarang. Alright, soalan nombor 7 pula. Apa benda ni? Jom kita baca dulu. Dia kata Encik Yuwa merupakan seorang mekanik. Okey, gaji pokok bulanannya ialah 2,000. Dia menerima allowance lebih masa bulanan sebanyak 450. Okey, gaji pokoknya adalah gaji asas. Maksudnya dia dapat basic dia 2,000 dan biasanya gaji asas ni dia boleh tambah banyak benda dan itu bukan total gaji dia, itu adalah gaji asas dia. Dia menerima allowance lebih masa bulanan sebanyak 450. Dia dapat allowance. Nah, dia tinggal di sebuah rumah teres dengan kadar sewa 750. Okey, saya nak buat highlight dengan warna merah. Semua benda yang dia spend, dia keluarkan duit tu, saya nak letak warna merah. Yang dia dapat duit tu kita letaklah warna kuning. Okey. Bil utility ansuran bulanan kereta dan kos petrolnya masing-masing adalah ni 350, 450, 180 dan kos petrolnya. Okey. Setiap bulan dia membelanjakan 900 untuk makanannya. Alright. So ini adalah perbelanjaan siapa? Encik Yuwa. Okey. Dia dah bagi tahu tentang perbelanjaan. So dia punya income, duit masuk adalah 2,000 tambah dengan 450 dan dia ada 750 ni semua dia belanja. Duit tu keluar daripada dia. Alright. Okey. Hitung aliran tunai bulanan Encik Yuwa. Seterusnya berikan satu cadangan bagaimana dia mampu memperbaiki aliran tunainya. Okey, mampu memperbaiki. Alright, seterusnya dia berikan satu cadangan. Okey. First kita tengok hitung aliran tunai bulanan. Aliran tunai maksudnya berapa banyak duit yang dia masuk, berapa banyak dia keluar. So itu adalah aliran. Air keluar masuk aliran. Aliran itulah maksud dia lah, aliran. Okey. Okey, so sekarang kita tengok. Duit yang masuk untuk dia adalah, so kita boleh katakan income ataupun kita boleh tulis je pendapatan. Pendapatan adalah sebanyak RM2,000 tambah dengan berapa? 450. So jawapannya adalah total sebanyak RM2,450. So ini adalah duit yang masuk ke dalam poket beliau ataupun bank buat masa sekarang lah. Alright, lepas tu dia punya pengeluaran, cikgu tulis perbelanjaan lah, bukan pengeluaran. Kita tulis perbelanjaan, dia lagi sesuai. Perbelanjaan adalah sebanyak RM berapa? RM 750 tambah dengan RM berapa? 350 tambah dengan RM 450 tambah dengan RM 180 tambah dengan RM 900 yang beliau gunakan untuk makan. Okay, so ini adalah jumlah dia punya wang yang keluar. So kalau kamu tambah semua ni, kamu akan dapat RM berapa? 7, 3, nak tengok macam mana cikgu kira ni. Okay, 7, 3, 10, 14, 15, 24, 2,400, 2,500, 2,630. Itulah apa yang kamu akan dapat, RM2,630. Alright. Cikgu, macam mana cikgu kira laju ni? Tak ada apa-apa. Aku praktis banyak. Aku biasa buat pengiraan, tak guna kalkulator sangat. Tapi kadang-kadang boleh juga dapat salah. So, orang jaga-jaga dalam exam. Jangan buat benda-benda stand macam ni. Kalau boleh, ambil kalkulator, just double confirm. Memang betul jawapan, cikgu dah double confirm juga. Okay, so this is the answer, 2,630. So, duit masuk, tolak duit keluar. Itu adalah dia punya aliran. So, dia punya jumlah aliran dia. So, aliran tunai dia adalah sebanyak RM2,450 tolak dengan RM2,630. Guys, jawapan kamu akan dapat negatif RM2,450 tolak dengan 2,630. Dia akan ada 150 tambah 30, 180. Guys, aliran tunainya adalah negatif 180. Maksudnya dia tak ada pun duit tu untuk belanja setiap bulan. So dia punya aliran tunai adalah negatif 180. So kita boleh katakan dekat sini aliran tunai dia adalah
aliran tunai negatif. Kita tulis je negatif. Alright, negatif. Maksudnya kita kata duit yang masuk tu tak cukup untuk duit yang dia belanjakan. So that is your answer untuk yang pertama mereka tanya, iaitu hitung aliran tunai bulanan Encik Iwa. Seterusnya, berikan satu cadangan bagaimana dia mampu memperbaiki aliran tunainya. Guys, this is a open end question. Alright, dia tak ada satu jawapan yang tepat, saya boleh kata. So kamu boleh berikan pandangan kamu, cadangan kamu, right? Dan kamu boleh berikan cadangan yang logik, kamu boleh dapat markah untuk soalan ni. Okay, so apakah cadangan yang kamu boleh berikan untuk Encik Iwa untuk memperbaiki dia punya aliran tunai? So there is two approach dekat sini. Approach yang pertama, orang akan kata apa? Orang akan kata beliau perlu kurangkan dia punya perbelanjaan. So macam mana dia nak kurangkan dia punya perbelanjaan? So dia boleh kurangkan dari segi dia punya makanan. Maksudnya 3 hari dia lapar mati tak kisah. Okay, janganlah macam tu. You guys need to say dia boleh kurangkan perbelanjaan apa. Dia maybe boleh cost petrol dia boleh kurangkan, dia punya bill utility tu boleh dia kurangkan sedikit. Kamu boleh berikan pandangan macam tu. That's one approach. You guys can say that. Oh, another one more approach. I will tell you, beliau perlu buat kerja sampingan, ataupun he need to do overtime, ataupun dia boleh buat some part time job untuk meningkatkan dia punya wang masuk, aliran tunai masuk, dia punya pendapatan bulanan. So there's two approach. Kalau kamu nak jadikan dia punya income stream tu ataupun dia punya pendapatan bulanan tu aliran dia jadi positif, ada dua benda. Satu, cost tu kurangkan ataupun meningkatkan dia punya pendapatan, guys. Dua-dua jawapan kamu tulis dengan cantik dan baik. Mana-mana satu, kamu sepatutnya dapat markah yang penuh. So it's just open-ended question. Pendapat kamu, dua-dua pun boleh berikan jawapan. As long as kamu bagi dia satu jalan kira ataupun satu cadangan untuk jadikan negatif tu jadi kosong ataupun positif, that's very good. So that's it for soalan number 7. Kita akan pergi ke soalan seterusnya sekarang. Alright guys, soalan number 8 dia kata, apabila altitude bertambah, suhu biasanya menurun. Okay, altitude bertambah maksudnya ialah semakin tinggi kamu pergi ke atas, semakin sejuk. Tapi memang ada pelajar dia fikir apa tau? Mana ada logik? Semakin kita pergi ke atas, semakin kita dekat dengan matahari, maka semakin panas lah. Tak ada. Dia semakin ke atas, dia semakin sejuk. Kamu pernah tengok tak dalam gambar movie semua ada? Kalau dia pergi ke atas, dia pergi ke outer space tu, dia sejuk sangat. Orang boleh freeze macam tu, mati. Even Iron Man pun dengan baju dia naik atas langit tu, dia froze dan dia jatuh bawah. Tak lupa ke? Nampak kan aku dah cakap. Okey, sekarang kita mulakan benda ni. Dia kata altitude bertambah, suhunya menurun. Okey, altitude dia naik. Dia naik tinggi, dia punya ketinggian dia, suhu dia menurun. Secara purata, kadar penurunan suhu bagi troposfera. Tahu tak troposfera tu apa? Kita baca dulu. Lapisan pertama, atmosfera bumi. Kan atmosfera bumi tu dia ada troposfera, lepas tu ada sfera, bumi kita pun sfera. You know, that layer lah yang dia cakap, okay? Ialah 6 darjah Celsius per 1000 meter. Maksudnya, setiap 1000 meter kamu naik ke atas, dia punya suhu akan turun sebanyak 6 darjah Celsius. Itu maksud dia. Raja 5 menunjukkan keratan rentas gunung puncak Trikora di Indonesia dengan suhu yang berbeza pada altitude berlainan. Suhu pada altitude 0 meter paras laut adalah 28. So, dia punya basic temperature yang kita mulakan, ini paras laut lah. Contoh paras laut tu, suhu dia 28. So, dia punya penurunan suhu tu bukan daripada kosong dia turun. Dia mula daripada 28. So, daripada 28, bila kamu naik atas 1000 meter, dia punya suhu turun 6 darjah Celsius. So, kalau kamu naik atas lagi 1000 meter, dia punya suhu turun lagi 6 darjah Celsius. Itulah yang diterangkan oleh gambar ini. Betul ke? Okey, paras laut dia tak cakap, tapi 1000 meter dia naik tu, dia adalah 22. Tapi kan dia ada cakap kan, paras laut tadi 28. Betul tak? Kalau 28 darjah Celsius dekat sini, ialah dia naik 1000 meter, tolak 6 jadi 22. Dia naik lagi 1000 meter, tolak 6 jadi 16. Naik 1000 meter, tolak 6 jadi 10 darjah. Alright, itulah apa yang dia cakap. Sekarang dia nak apa? Tulis satu persamaan yang mengungkapkan suhu. Okay, dia nak kamu tulis persamaan, guys. Kalau kamu nak tulis persamaan, you know what is the first thing you need to do? Dia kan dah bagi maklumat. You kena catatkan. Dia nak mengungkapkan suhu, alright, sebagai satu fungsi dalam altitude X. Okay, altitude tu ketinggian dia kena bagi dalam unit meter lah. Dia telah bagi MX bagi situasi yang ditunjukkan dalam Raja 5.
Seterusnya, lukis satu graf. Lukis satu graf yang menunjukkan, cikgu tengah baca ni. Lukis satu graf yang menunjukkan hubungan antara X dengan T. Tunjukkan dengan jelas skala pada setiap paksi dan labelkan paksi anda. So, that's what we need to do. Tulis persamaan, lepas tu lukiskan graf. Okay guys, dia nampak confusing but it is not confusing. Very simple. Tengok, dia kata dia nak persamaan untuk cari apa? Suhu. Okay, suhu tu kita kata T. Alright, suhu tu berapa sekarang? Macam mana kita nak kira suhu? Suhu paras asas ataupun paras laut dia adalah 28 darjah Celsius. Okay, kita tahu 28. Itu adalah dia punya basic. Okay, 28 darjah Celsius suhunya. Okay, kalau suhunya adalah 28 darjah Celsius. Okay, apabila dia meningkat berapa meter? 1000 meter. Betul tak? Okay, 1000 meter. Suhunya akan meningkat ke berkurang? Suhunya akan berkurang. So, kita kena tengok. Daripada suhu 28 darjah tu, dia akan berkurang. Maksudnya, kita kena tolak. Kita kena tolak. Berapa banyak yang kita kena tolak? Okey, kita kena tolak dia punya suhu sebanyak 6 darjah Celsius. 6 darjah Celsius kita kena tolak. Tapi masalahnya dekat sini guys, kalau 6 darjah Celsius kita tolak, tapi kita kena buat satu formula. Formula tu kena kata apabila dia meningkat 1000, barulah kita tolak 6 darjah Celsius. Betul tak? Kita tolak 6 darjah Celsius. Tapi, kita tak boleh tulis terus tolak 6. Dan macam mana kita nak kaitkan kita punya 1000 unit tu? So, basically, something darab dengan 1000 baru boleh tolak 6. So, saya boleh buat apa? Saya boleh tulis dekat sini darab 1000. Tapi, yang ni akan jadi salah pula. Kenapa dia jadi salah? Sebab, guys, kalau 28 darjah Celsius, ini saya nak suhu tau. Suhu saya T Saya nak kira suhu saya berapa sekarang. Suhu saya adalah 28. Saya tolak asas dia 28. Tolak, oh dia telah naik 1000 Okey lah, 1000 darab dengan 6 darjah Celsius lah, sebab kita kan dah tolak kan. Kalau kita darab dengan 6 darjah Celsius, apa yang berlaku guys? Ni 6000 darjah Celsius tau. 28 tolak 6000, kamu dah dapat salah. Maksudnya apa? Ini tak boleh ada 6, tapi jumlah ni kena jadi berapa? 6. Itu logiknya. Kalau jumlah ni kena jadi 6, maksudnya 6 ni jangan tulis 6. Kita boleh tulis berapa? Kita kena tulis bukan 6, tapi kita kena tulis 0.006 darab dengan 1000. Okay, then it makes sense. You tahu macam mana? Nampak? 0.000 macam-macam banyak je. 0.006 darjah Celsius darab dengan 1000 meter yang dia naik. Kalau dia naik 1000 meter dekat atas, apa yang berlaku adalah yang ni akan jadi 6 darjah Celsius. So, 28 tolak 6, kita akan dapat 22 darjah Celsius. Katakan dia naik 2000 meter. Dekat belakang ni bukan 1000, dia naik 2000 meter. So, kalau dia naik 2000 meter, maksudnya 2000 darab dengan 0.006, kamu akan dapat 12 darjah Celsius yang kita kena kurangkan. Sebab tu 28 tolak 12, dia akan dapat 16. Macam itulah dia punya pengiranya. So, ini adalah kita punya pengiraan dekat sini. Tapi dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita tulis satu formula persamaan, okay? Untuk mengungkapkan T. So, T kita, saya akan tulis formulanya adalah T adalah sama dengan 28 darjah tolak, okay, tak payah tulis darjah lah tu dekat sini. Kita tulis 28 tolak dengan 0.06. Sebab 0.06 tu dia jadi macam pemalar. 0.006. Sorry, 0.006 darab dengan M. M tu adalah apa? Dia kata M meter. M meter tu berapa meter? So, sekarang ni kita naik 1000 meter, kita ganti 1000 lah. 2000 meter, kita ganti 2000. So, saya akan buat M sahaja dekat sini, guys. Ini adalah kita punya formula yang kita boleh tuliskan untuk dapatkan dia punya suhu. You guys understand not? Kalau saya nak cari suhu dia pada altitude 5000 meter. Meter tu dekat sini kan, ganti saja dengan M kan. So, saya ganti dekat sini 5000. So, 5000 dah dengan 0.006, kamu akan dapat 30 darjah Celsius. So, 28 tolak 30 darjah Celsius, kamu akan dapat -2 suhunya. So, itu adalah pengiraan ikut contoh sinilah. Alright? So, itulah apa yang kita akan buat. Alright? So, you guys understand this? Kita sudah pun tulis dia punya apa? Persamaan dekat sini dah. Sekarang, dia nak kita buat apa? Dia nak kita, tunjukkan dengan jelas skala dan dia suruh kita lukiskan. Seterusnya lukis satu graf yang menunjukkan hubungan antara X dan juga T. So, dia nak kita lukis graf X dan juga T. So, T itu adalah suhu dan X itu adalah dia punya ketinggian. So, kita boleh kata, guys, wait satu kesilapan cikgu telah buat dekat sini. This is altitude dia X meter. Bukan M nilai dia. X meter. So, dekat sini cikgu akan tukar dia jadi apa? Kita akan tukar dia jadi X dekat sini, guys. So, itu bukan M itu adalah X Sorry, salah tanda tadi. Alright, now. Alright, so sekarang kita akan lakarkan graf ni seperti yang mereka kata. So, kita akan ada dua paksi. Satu adalah paksi
menegak dan satu lagi adalah paksi mengufuk. So cikgu letak saja tanda dekat sini seperti ini. So kita ada dua paksi sekarang. Okey, paksi ni apa? Paksi ni adalah apa? Alright. Paksi Y, paksi menegak ni cikgu akan gunakan suhu dia. Alright, kita akan gunakan suhu dia sebab suhu dia naik ataupun turun. So itu adalah graf suhu. Suhu ni berubah mengikut dengan ketinggian dia. So suhu ni adalah berubah mengikut bersandar. So bukan bersandar, dia panggil apa? This is dependent. This value is dependent on the other value. So saya akan buat apa? Saya akan letak dekat sini adalah sebanyak suhu. Okay, so ini adalah paksi menegak, dan paksi yang dekat bawah sini cikgu akan letak dia punya ketinggian, dan ketinggiannya adalah dalam unit apa? X meter dekat sini. Cikgu akan letak X meter, suhu darjah Celsius. Yang ni adalah X meter. Cikgu letak dekat sini ketinggian dia. Alright, so sekarang guys, apa yang kita akan buat lah, ketinggian dia, maklumat yang kita ada, ketinggian dia adalah 1000, 2000 dan 3000. So apa yang saya akan buat, saya nak utilize this entire graph paper. Saya tahu dekat sini saya nak letak nilai kosong sebab dia punya paksi tu kosong. 1000, 2000, 3000 saya boleh buat macam ni lah. Yang ni 1000, yang ni adalah 2000 dan yang ni adalah 3000. So dia nampak lagi 3 titik saya gunakan lah graf ni. Actually kamu nak buat 500, 1000, 1500 pun boleh juga sebab yang ni 500, 1000, 1005, 2000, 2005, 3000. So dia sepatutnya kena tolak ke sini sikit. Tak apalah, saya buat 1000, 2000, 3000 je, tak ada masalah. Alright, sekarang suhu dia pula dia daripada asas dia adalah 28. So apabila dia 0 darjah, nilai dia adalah 28. Tapi kamu kena tengok dia punya suhu dia ada 10 paling kecil, 28 paling besar. So paksi mana yang kamu boleh gunakan? Nilai apa kamu boleh gunakan? Saya gunakan 5 cantik lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30 sebab paling besar 28. You guys can use that. So kalau kita gunakan paksi dia, kita akan gunakan 5. Yang ni adalah 10. Yang ni adalah 15. Yang ni adalah 20. Yang ni adalah 25. Yang ni adalah 30 dan that's it. So kita sudah ada semua suhu tu dah masuk dalam sini dah. Alright. Sekarang semua yang kita perlu buat adalah just tandakan dia punya titik-titik dia. Titik untuk 0 darjah ni berapa? Ketinggian dia 0. So kita gantikan 0 dalam kita punya persamaan dekat sini. You guys can see persamaan ini kalau kita gantikan X tu 0, semuanya akan jadi 28. So tandakan dia punya nilai 28 dekat sini, 25, 26, 27, 28. So ini adalah nilai paksi dia. Saya dah tandakan dekat sana dah. Okay. Yang seterusnya pula, apabila X tu adalah 1000, apabila X tu 1000, kita tolak 6, so 28 tolak 6, kita akan dapat 22. Cikgu tandakan dekat tempat 22. Mana dia punya 1000 ni? Ni 1000, 20, 22. Cikgu tandakan dekat sini. Apabila kita masukkan 2000, logik kita tahu dia akan kurang lagi 6 kan? So 2000, dia kurang lagi 6 daripada 22, kita akan jadi 16. Cikgu tandakan dekat sini 2000 dan 16. Dan apabila dia punya ketinggiannya adalah 3000, ketinggiannya adalah 3000, maka dia punya nilai akan jadi daripada 16 kurang lagi 6, dia akan jadi 10 dekat sini. Alright. Okay. Cikgu dah tandakan 4 poin ini lah. Cikgu dah tandakan. So all you need to do now is just sambung titik-titik ni guys. Okay. Actually kalau kamu nak tambah lagi 1000 dekat sini pun boleh juga. Kalau 4000 dia akan jadi berapa, apa semua kamu boleh buat. So all you need to do is just sambung garis ini. Biarlah dia pergi straight je sampai dia kena dekat bawah paksi Y tu. Biar dia kena dekat bawah. Okay guys, cikgu dah lukis. Ini adalah dia punya graf. Okay, so cikgu dah lukis. Inilah dia punya graf guys. Dia nak apa? Dia nak graf, kita bagi dia graf lah. Dia nak persamaan, kita bagi dia persamaan. Dua-dua pun kita sudah bagi. Settle je soalan ni. Soalan berapa ni? Soalan berapa? Soalan 8. Berapa markah? Saya rasa 4 markah untuk soalan ini. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 9 sekarang. So apa dia kata? Dia kata rajak 6 menunjukkan sebuah segi 4 selari PQRS. PQRS. Ini adalah segi 4 selari guys. Kalau dia kata segi 4 selari, orang kena faham yang ini dan yang ini adalah selari, dan atas dan bawah ni adalah apa? Selari. Saya kata segi 3 selari ke? Segi 4 selari lah bang. Okay. Alright. Lepas tu dia kata apa? Given that PQ adalah 15 unit. Mana PQ? P pergi ke U. Jaraknya adalah 15 unit. Dia dah bagi tahu dah. Okay. Jaraknya 15 unit. So kalau sana 15 unit, sini pun kita kena tahu dia logik 15 unit lah. Okay. Sekarang dia suruh kamu buat apa? Kecerahan garis lurus QR. So mana kecerahan garis lurus QR? Dia nak kamu cari kecerahan garis ini, but
obviously kita tak boleh cari kecurunan garis lurus QR. You know why? Sebab kalau nak cari kecurunan, at least 2 titik dengan nilai-nilai dia kena bagi. Tapi dia tak bagi. Kalau dia tak bagi, kita buat apa? Kita gunakan konsep selari. Kan ini dua ni selari. Kalau dua-dua ni selari, maka kecurunan garis ni dan garis ni mestilah apa? Sama. Kalau kecurunan dia sama, apa kita buat? Kita cari kecurunan garis PS dan kita kata garis QR pun ada kecurunan yang sama sahaja. Itu saja kita buat. So, kecurunan garis QR, itulah apa yang dia nak. So, kita akan cari kecurunan garis apa? P dengan S pula. Okay, garis PS. Alright. Kalau kita nak tulis guys, this is how I write lah. M untuk kecurunan. Kecurunan garis apa? PS. Ni cara yang profesional lah sikit. Okay. Kamu buat je. Kecurunan garis PS tu adalah sebanyak, okay, kita kena ada 2 titik, iaitu kita dah pun ada 2 titik, titik P. Titik P koordinatnya dia bagi -9 dan Y-nya adalah kosong sebab dia kena pada paksi apa? Paksi X ni lah, kosong lah. Okey, lepas tu dia punya titik S pula, koordinatnya adalah 3 dan 2. So, apa yang kita akan buat dekat sini adalah guys, kita akan masukkan dia punya nilai X, Y, X, Y, X1, Y1, X2, Y2. Kita masukkan nilai-nilainya dekat sini. So, masukkanlah formula Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1 koordinatnya. So, Y2 adalah 2 tolak Y1 adalah 0 per X2 adalah 3 tolak X1 adalah -9. Guys, apabila kamu buat ni, kamu akan dapat kecurunannya sebanyak 2 per 9, 10, 11, 12 dan kamu akan dapat 1 per 6. Guys, ini adalah kecurunan garis lurus apa? PS. So, kalau kecurunan garis lurus PS adalah 1 per 6, maka kecurunan, kamu boleh je tulis kecurunan garis apa ni? Garis QR adalah sama dengan sama je guys. Boleh je 1 per 6. Itulah kecurunan garis QR. 1 per 6. Sudah pun dapat kecurunan garis QR. A settle. Kita cuba tengok B pula sekarang. Dia nak apa? So, dekat sini dia nak kamu buat persamaan garis lurus RS. Inilah persamaan garis lurus RS guys. By looking at this question, saya tahu dia ada beberapa cara yang kita boleh buat. Macam mana cikgu terus tahu? Pengalaman lama saya tengah buat. Kalau kamu pun buat latihan yang banyak, kamu pun boleh buat macam ni. Very simple. So, apa yang saya nampak dekat sini adalah saya boleh nampak 2 approach dekat sini untuk cari persamaan R dengan S. Okay. Apa itu 2 approach? Okay. First, kita buat satu-satu approach. Saya nak tunjuk dua-dua approach dekat sini. Maybe membantu kamu dalam peperiksaan nanti. Okay, dengar betul-betul. Number 1. Okay, apa yang saya akan buat adalah, number 1, kalau saya nak cari kecurunan garis RS ni, okay, first kamu kena tahu, kalau saya nak buat persamaan garis RS, dia punya formulanya, bentuknya adalah mesti dalam Y sama dengan MX tambah C. This is what's gonna happen. So, M tu adalah kecurunan dan C adalah pintasan Y. Okay, first step biasanya kita akan cari dia punya kecurunan. Dalam soalan ini, kita tak boleh cari kecurunan sebab kita tak ada 2 koordinat. Actually, kalau kita tahu kecurunan ataupun titik dekat sini, maka kita boleh cari dia punya kecurunan lah. Tapi dalam sini kita tak tahu dia punya koordinat R tu berapa. Tapi boleh tak kita gunakan kecurunan garis ini dan kita gantikan dalam sini dan kita boleh cari dia punya nilai. Actually boleh. Kamu boleh ambil kecurunan ni dan kamu boleh gantikan persamaan RS ni. Dalam sini kecurunan tu kamu boleh gantikan. You can do that. But the question is, macam mana saya nak cari kecurunan garis ni cikgu? Dia bagi dekat sini jarak dia 15. Tapi macam mana saya nak cari dia punya kecurunan? Kecurunan bukan 15. Jarak dia, distance from here to here adalah 15. Kecurunan bukan 15. Kalau kita nak cari kecurunan, okay, there is few approach yang kita boleh guna, but let me show you the easiest approach dekat sini. Saya nak kamu lihat segitiga ini. Is this the right angle triangle? Adakah ini segitiga bersudut tegak? Saya tak tengok segitiga ni. Saya tak tengok segitiga. Yang ni bukan segitiga bersudut tegak sebab dia ni sudut ni bukan 90 degree. Dia dah lebih daripada 90. Tapi kalau saya ambil segitiga ni, ini adalah segitiga bersudut berapa? Tegak. Okay. Dalam segitiga bersudut tegak, saya tahu yang ini adalah dia punya hypotenuse sebab dia bertentangan dengan apa? 90 darjah. Dekat sini hypotenuse dia adalah berapa? 15. Dan saya tahu jarak daripada sini ke sini adalah berapa guys? Logik. Jaraknya adalah berapa? 9. Macam mana cikgu tahu 9? Yelah, ni kosong ni negatif 9, jaraknya 9 lah dekat sini, betul tak? So, kalau kamu lihat, ini adalah segitiga bersudut tegak. Kalau segitiga bersudut tegak, yang ini 15, yang ni 9, gunakan Pythagoras theorem, 15 cos 2 tolak 9 cos 2, jawapannya kamu akan dapat 144. Bila kamu punca cos 2, kamu akan dapat 144 ni, kamu akan dapat 12. Maka, jarak ini mesti berapa? 12. So, kalau ini kosong, ini mestilah kedudukannya berapa dekat sini guys? 12 dekat sini guys. Bila saya tulis sana 12, maksudnya apa? Dekat sini, dia punya koordinatnya adalah X tu kosong, Y tu adalah apa? 12. Saya sudah pun tahu dia punya koordinat dekat sana. But
Is coordinate important? Yes, kamu boleh gunakan koordinat ini dan koordinat ini untuk cari dia punya kecurunan, atau kamu boleh juga gunakan formula negatif pintasan Y over pintasan X untuk cari kecurunan. So, kalau saya buat benda macam tu, kecurunannya negatif pintasan Y. Pintasan Y maksudnya mana graf tu pergi kena pada paksi Y. Dekat nilai 12 kan? Saya tulis negatif 12 per pintasan X. Pintasan X dia adalah berapa sekarang? Garis tu pergi kena pada paksi X berapa? Negatif 9. Saya pun tulis negatif 9 dekat sini. Buang-buang saya akan dapat 4/3. Maka ini adalah kecurunan. Kecurunan garis apa? Garis PQ, dan saya boleh juga gunakan kecurunan ini untuk garis R dan S. I can do this as well. So, saya sudah pun tahu dia punya kecurunan. Maka kecurunan dekat sini adalah Y sama dengan, dia nak kita buat persamaan kan? Saya tulis je lah. Y sama dengan, M tu adalah berapa? 4/3 X tambah dengan C. Inilah saya punya persamaan. M tu saya sudah pun dapat dekat sini. Kecurunan dia 4/3. Next guys, kalau kamu nak cari dia punya persamaan yang lengkap untuk garis ini, semua yang kamu perlu buat adalah hanya ganti satu koordinat yang ada atas garis ini dalam persamaan, iaitu 3 dan 2. X tu 3, Y tu adalah berapa? 2. Ambil ganti saja dalam persamaan ni. So, Y tu adalah 2. X tu adalah berapa? 3 tadi kan? Tambah dengan C. Buang-buang 4 bawah sana, tolak. C akan dapat negatif 2. Guys, kita sudah pun dapat C negatif 2. Maka persamaan kamu adalah Y sama dengan 4/3 X tolak 2. Guys, ini adalah persamaan kamu. So guys, kita sudah pun habiskan soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 9. Kita pergi ke soalan ke-10 sekarang. Okey, soalan nombor 10 ni soalan apa? Dia kata, Encik Azwan. Alamak, kita padam benda ni. Kita guna warna ni. Encik Azwan dan Puan Marina telah membeli sebuah rumah. Wow, congratulations telah beli rumah baru. Dan mereka bercadang untuk membeli insurans kebakaran. Oh, insurans rumah kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans bagi rumah mereka ialah 458,000. So, itu adalah nilai boleh insurans. Maklumat guys. Nilai boleh insurans dia adalah 458,000. Polisi insurans yang dipilih mempunyai peruntukan co-insurans sebanyak menginsuranskan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Nilai deductible ialah sebanyak 5,500. Itulah deductible. Deductible maksudnya, kamu kena tahulah sepatutnya. Okay, tengok Sekarang kita tengok macam mana nak jawab soalan ni dulu. Okay. Encik Azwan dan Puan Marina have bought, okay, bahasa Inggeris. No, kita baca ni. Soalan A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Azwan dan Puan Marina untuk rumah mereka. Okay, jumlah insurans yang mereka harus beli adalah 80% daripada jumlah nilai insurans, iaitu 458,000. So, how do we do that? 458,000, cikgu tulis dekat sini. 400 ni untuk soalan A, 458,000. Cikgu tulis baliklah. Okey, untuk A, 458,000 darab dengan 0.8. Sebab 80% kan. So, apabila kita buat benda ni, gunakan kalkulator, kamu akan dapat jawapan sebanyak RM366,400. So, inilah insurans yang inilah insurans. Nilai insurans yang perlu mereka beli. Wih, cikgu, mahalnya dia beli insurans. Yalah, ini nilai insurans dia. Dia tak bayar sebanyak ini kepada insurans. Dia hanya bayar premium untuk cover rumah dia gunakan harga ini. Jangan terkejut, okay? So, sekarang soalan B pula. Okay, A sudah pun settle. Kita tengok B. Quite easy, Kita tengok B. Satu kebakaran kecil telah berlaku di rumah Encik Azwan. Aku dah tahu dah. Bila dia cakap dia beli rumah, aku dah tahu rumah dia mesti kena bakar. Sebab kalau rumah dia tak kena bakar, macam mana kau nak buat pengiraan? Make sense or not? That's why I tell you, rumah dia kena bakar. Kesian kan? Okay. Satu kebakaran kecil telah berlaku di rumah Azwan dan Puan Marina dengan nilai kerugian sebanyak RM45,000. So, kerugiannya adalah RM45,000. Okay. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima jika mereka menginsuranskan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Maksudnya apa? Dia punya rumah memang kena beli insurans 366,400. Mereka memang beli 366,400 tu. Sekarang dah jadi kebakaran. Okay? Berapa dia punya kebakaran ruginya? 45,000. So, berapa pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans? Okay, dia tak akan bayar 45,000. Pampasan yang dibayar adalah 45,000 kena tolak dengan deductible. Deductible adalah duit yang mereka kena bayar dulu. Okey, kalau berlaku sebarang kerugian, yang balance tu lah insurans yang akan bayar. So, deductible dia adalah 5,500. Apabila kita tolak, kita akan dapat berapa? 39,500. Yes, RM. Jangan lupa RM bang, ringgit Malaysia bang. 39,500. Yes, so kita dah pun tulis ni lah jawapan untuk B.
B. So kamu kena faham, deductible mereka kena tanggung sendiri. Alright, now kita pergi untuk soalan C pula sekarang. Soalan C dia kata apa? Jika keseluruhan rumah mereka telah hangus terbakar dalam satu kebakaran. Tengok, kesian. Tadi kebakaran kecil, sekarang ni satu rumah dah bakar. Macam-macam boleh berlaku. Adakah mereka akan menerima pampasan sebanyak 458,000 sekiranya mereka menginsuraskan rumah mengikut jumlah di 10A. 10A, mereka telah insuraskan rumah dia. Adakah mereka akan dapat wang keseluruhan 458,000? So, memang mereka tidak akan dapat 458,000. Kenapa? Sebab nilai insuransnya hanya 366,400. Tengok, syarikat insurans untuk rumah semua benda ni, untuk insurans kebakaran, mereka tak akan bagi kamu full harga rumah tu kebakaran tu, dia tak akan bagi. Dia akan ambil 80% saja. Nampak tak? Dekat sini 20% tu adalah kerugian yang ditanggung oleh pemilik rumah kalau berlaku kebakaran. Siapa tahu dia bakar rumah dia sendiri, tak tahulah kan. Okay, we don't know what's happening. So dia jumlah pampasan yang dia boleh terima adalah 366,400, tapi itu pun bukan jumlah yang dia boleh terima. Kenapa? Sebab dia ada lagi deductible 5,500. Okay, so jumlah pampasan yang dia boleh terima adalah sebanyak RM 366,400. Kita tolak dengan 5,500 dekat sini. So apabila kita tolak, kita akan dapat sebanyak 360,900. Inilah wang jumlah yang mereka akan terima sebab jumlah duit yang diinsuraskan adalah RM366,400 dan deductible 5,500 kita kena tolak. So inilah jumlah wang pampasan yang mereka akan dapat daripada pihak insurance. Yes, that's what they will do. Alright guys, soalan nombor 10 dah settle dah. So guys, cikgu harap kamu faham semua soalan yang kita bincang tadi, and I hope you guys really enjoyed that content. Alright, kalau kamu first time dekat sini guys, jangan lupa tekan subscribe, bell icon, sebab next time cikgu upload video, kamu boleh nampak notification dia. Dah ke belum download mobile app guys? Cepat pergi download. Cikgu nak buat apa? Sebagai promo cikgu launch mobile app ni, cikgu nak bagi banyak konten cikgu yang ada dalam sana yang berbayar secara percuma saya nak bagi. So siapa yang cepat mereka akan dapat. Tolong jangan buang masa, download kita punya mobile app. Alright, so cikgu nak pergi tengok cikgu punya mobile app sekarang ni. Ada banyak benda dalam tu. Actually kita boleh juga communicate dalam sana. Kita boleh message, kita boleh letak kita punya post apa semua. Check it out guys. I'll see you again in the next video. Bye bye.